satu kajian yang menarik berkaitan harem dalam Daulah Osmaniyah. Terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu harem. Okey, harem ni adalah tempat privasi dan kediaman bagi golongan wanita yang terletak di dalam istana. Dan kadang-kadang istilah harem itu juga diguna bagi merujuk kepada golongan wanita tersebut. Institusi harem sebenarnya telah wujud semasa tamadun pra-Islam lagi, dan Daulah Osmaniyah hanya mengadaptasinya berdasarkan budaya dan adabnya. Okey, pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi, muncul satu era yang dikenali sebagai era Kesultanan Wanita, di mana berlakunya penglibatan luar biasa golongan harem dalam pentadbiran Daulah Osmaniyah pada era ini, khususnya bagi Valide Sultan. Valide Sultan ni ada satu gelaran ataupun istilah yang merujuk kepada Ibu Sultan atau Queen Mother. Pada era Kesultanan Wanita ini, terdapat 6 orang Valide Sultan dan antara yang paling berpengaruh adalah Qasim Sultan. Okey, berbalik semula kepada kajian ini, berkisarkan tentang peranan Qasim Sultan dalam pentadbiran politik dan ketenteraan Osmaniyah. Kajian ini adalah bertitik tolak daripada kenyataan oleh Ambassador Damings 2017 yang menghujahkan bahawa Qasim Sultan merupakan Valide Sultan yang mempunyai kuasa de facto bekerjasama dengan pasukan Janissary dan Grand Wazir, namun akhirnya terbunuh disebabkan oleh saingan sesama harem. Objektif kajian adalah untuk menganalisis peranan Qasim Sultan dalam pentadbiran politik dan ketenteraan Osmaniyah pada abad ke-17 Masihi. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif melalui reka bentuk kajian sejarah dan juga analisis kandungan. Okey, hasil kajian ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah berkaitan Baridata Qasim Sultan. Beliau juga dikenali sebagai Anastasia dan Mehpekar Sultan, dilahirkan pada tahun 1589 Masihi di Sirka. Ada sarjana yang berpendapat beliau berbangsa Greek dan ada juga yang berpendapat beliau berasal dari Bosnia. Qasim Sultan merupakan isteri kepada Sultan Ahmed I dan melahirkan 4 orang putera dan 3 orang puteri. Beliau meninggal dunia pada tahun 1651 Masihi di Istana Topkapi. Seterusnya pula adalah berkaitan Baridata Sultan. Okey, Qasim Sultan telah berperanan sebagai Valide Sultan dalam pemerintahan 3 orang, iaitu yang pertama Sultan Murad IV, seterusnya pula adalah Sultan Ibrahim dan yang ketiga pula adalah Sultan Mehmed IV. Sultan Murad IV memerintah dari tahun 1623 Masihi sehingga 1640 Masihi. Beliau dilantik menjadi Sultan ketika berusia 11 tahun. Sultan Murad IV ni merupakan anak kepada Sultan Ahmad I dan juga Qasim Sultan. Sultan Ibrahim juga merupakan anak kepada Sultan Ahmed dan juga Qasim Sultan. Dia memerintah dari tahun 1640 Masihi sehingga 1648 Masihi, menaiki tahta pemerintahan ketika berusia 25 tahun. Okey, yang terakhir pula adalah Sultan Mehmed IV. Beliau dilantik menjadi Sultan ketika berusia 7 tahun, memerintah Daulah Osmaniyah dari tahun 1648 Masihi sehingga 1687 Masihi, merupakan anak kepada Sultan Ibrahim dan Turhan Sultan serta cucu kepada Qasim Sultan. Hasil kajian yang ketiga pula adalah berkaitan peranan Qasim Sultan dalam pentadbiran politik dan ketenteraan Osmaniyah. Yang pertama, Qasim Sultan terlibat dalam pelantikan dan pemecatan Sultan. Sebagai contoh, beliau telah merancang untuk menggulingkan anaknya iaitu Sultan Ibrahim dan melantik cucunya Sultan Mehmed IV. Yang kedua, beliau melantik dan memecat Grand Wazir iaitu Perdana Menteri. Kebiasaannya, Grand Wazir yang dilantik mestilah mempunyai hubungan yang baik dengan Qasim Sultan dan bagi mereka yang tidak boleh memberikan kerjasama akan dipecat. Selain itu juga, Qasim Sultan menyertai mesyuarat Diwan di sebalik tirai yang mana membolehkan beliau mengetahui apa yang berlaku dalam kerajaan. Yang keempat, beliau berperanan dalam pentadbiran ketenteraan secara tidak langsung melalui kerjasama dengan pasukan Janissary. Sebagai contoh, menggunakan khidmat Janissary untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mehmed IV. Selain itu juga, Qasim Sultan bekerjasama dengan Syekhul Islam terutamanya bagi mengeluarkan fatwa berkaitan pentadbiran kerajaan. Sebagai contoh,
Fatwa yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Abdul Rahman Effendi berkaitan isu pemecatan Sultan Ibrahim I telah membawa kepada kerjasama di antara pasukan tentera elit dan juga Janissary yang berpihak kepada Qasim Sultan untuk menggulingkan Sultan Ibrahim I. Di samping itu juga, Qasim Sultan memberikan kedudukan yang istimewa kepada pegawai kerajaan, khususnya bagi pegawai yang mempunyai hubungan yang baik dengannya. Sebagai contoh, Qasim Sultan memberikan perlindungan dan jawatan kepada Hasan Pasha iaitu menantunya, namun tidak disenangi oleh Sultan Murad IV. Kesimpulannya, penglibatan luar biasa golongan haram khususnya Qasim Sultan dalam pentadbiran Daulah Uthmaniyah adalah bagi memastikan kelangsungan politik dan meneruskan legasi pemerintahan agar berterusan. Memang tidak dapat dinafikan terdapat perkara positif dan juga negatif berkaitan isu ini, namun perkara tersebut merupakan norma kebiasaan, lebih-lebih lagi memerintah sebuah kerajaan yang besar dan bertanggungjawab sebagai sebuah khilafah Islam. Sekian sahaja pembahasan berkaitan kajian ini di bawah subjek PPPC 6763, Ketenteraan dan Pertahanan dalam Sejarah dan Tamadun Islam.